Okey, boleh testing dulu. Ada nampak tak dia punya skrin? Skrin nampak tak? Baca kat cikgu apa dia? Skrin. Daniel, nampak tak? Elia, di skrin nampak tak? Nampak je. Apa dia? Cuba baca dia. 2.5 reka bentuk aquaponik. Okey, surah je lah. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam minggu ni. Minggu lepas kita dah belajar reka bentuk elektronik. Satu bab dah selesai. Sebelum tu kita dah belajar reka bentuk elektrik. Hari ini kita masuk kepada bab reka bentuk aquaponik. Okey. Reka bentuk kita dah tahu dah istilah reka bentuk. Sekarang ni kita tengok kepada aquaponik. Aquaponik ni kalau kamu nak faham, kamu tengok rajah yang cikgu tunjukkan di dalam gambar rajah tu. Okey. Aquaponik dia melibatkan cara tanaman khasnya untuk makanan seperti sayur-sayuran dan pokok-pokok lain yang ringan ditanam dengan menggunakan air tanpa menggunakan tanah. Dan air tersebut diambil daripada akuarium. Di mana akuarium tersebut diisikan dengan ikan-ikan yang boleh memberi manfaat kepada tanaman yang kita tanam di atas akuarium tersebut. Okey. Kita bela ikan-ikan yang boleh memberi baja kepada tanaman tersebut. Kalau kita tengok di sini, ikan-ikan yang boleh memberi baja seperti ikan-ikan bela, kiralah ikan emas ke, ikan lampam ke, ikan apa. Dan juga kita boleh gunakan, kalau kita tengok dalam bengkel cikgu tu, dulu ni ada satu alat di depan tu, di mana alat tu cikgu letakkan dia punya akuarium ni, cikgu gantikan dengan separuh daripada tong drum. Cikgu potong tong drum tu, separuh. Lepas tu di atas tu, kemudian cikgu letakkan dalam tong drum tu yang separuh yang cikgu potong tu, cikgu letakkan air. Kemudian cikgu letakkan ikan darat ni, ikan benda seperti ikan puyuh, ikan aruan, ikan sepat dan sebagainya. Cikgu letakkan dalam tong drum tu. Kemudian cikgu pasangkan, cikgu punya pam air, cikgu nak sedut air masuk kepada sistem aquaponik tu, di mana setiap daripada aliran air tersebut kena kepada setiap pokok-pokok yang diletakkan pada lubang-lubang yang telah dibuat sesuai dengan bentuk pokok tersebut. Ada dalam bengkel tu. Jadi cikgu bela tu disebabkan hari tu kita pandemik, kita duduk cuti kerap sekolah tutup. Tak ada siapa nak jaga ikan tu, jadi kita buang ikan dalam kolam dan kita bersihkan dan kita tak tanam lagi dah. Okey, ada tu di bengkel tu kita boleh tengok. Kamu boleh tengok tu, buka sekolah tu boleh tengok lah. Okey, ni contoh aquaponik lah. Dia punya reka bentuk dia pelbagai. Sekarang ni kita tengok rekaan-rekaan yang ada di pasaran sekarang ni, banyak bentuk. Banyak bentuk, macam-macam. Salah satu contohnya macam di bengkel tu lah. Okey, ni yang dinamakan sebagai aquaponik. Kalau dari segi istilah pula, okey. Maksud aquaponik ialah teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture dengan aktiviti hidroponik dalam satu pusingan air, circulation. Aquaculture, aktiviti ternakan ikan. Hidroponik, menanam tanaman tanpa media tanah. Nampak tak? Aquaculture, aktiviti ternakan ikan. Jadi kombinasi di antara dua jenis aktiviti. Yang pertama sekali aktiviti ternakan ikan, yang kedua sekali aktiviti menanam tanaman.
tanpa media tanah. Tanaman ni biasanya kita tanam sayur lah. Sayur sawi, sayur kangkung, sayur apa lagi? Okey, ini tanpa media tanah. Jadi kalau kita tengok dalam bengkel RBT di sekolah tu, cikgu gunakan dia punya tempat aquarium tu, tempat letak ikan gunakan tuan drum. Kemudian tempat letaknya tanaman sayur-sayuran tu cikgu gunakan fiber. Kemudian di antara lubang-lubang terletak tanaman tu cikgu letakkan plastik dan juga span. Span digunakan untuk menyerap air yang lalu, air yang mengalir di bawah tu untuk kena kepada pokok tersebut. Okey. Unsur yang penting dalam aquaponik yang pertama sekali ikan. Apa fungsi ikan? Ikan ni dia mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Okey, kalau kita tengok ikan-ikan darat ni, ikan-ikan bendang. Ikan-ikan bendang ni merupakan ikan yang banyak mengeluarkan lendir dan juga bahan-bahan sisa daripada perkumuhan dia tu. Okay. Dan boleh digunakan untuk dijadikan baja kepada tanaman. Baja ni daripada amonia lah. Okey, bakteria menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja. Ini kita gunakan bakteria semula jadilah untuk menghasilkan nitrat dan juga zat. Kalau orang tanya kamu pasal apa kita belah ikan dalam tempat di bawah tanaman tu, sebab untuk nak mengubah amonia menjadi nitrat dan juga zat yang berfungsi sebagai baja. Okay. Tanaman menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. Okay. Menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. Jadi bila kita tanam sayur, okay, ikan pun dia tak mati. Kalau kita tengok cikgu buat tu yang di bengkel tu, cikgu dapati ikan-ikan itu tetap hidup dan tak ada masalah. Okey. Tujuan aquaponik mengekalkan kualiti air. Yang pertama sekali mengekalkan kualiti air. Kalau kita tengoklah air tu dia lalu ikut span-span tu dia kena dan dia akan ditapis lah. Mengurangkan kadar amonia. Pasal apa mengurangkan kadar amonia? Dia ada dia punya tanaman sayur-sayuran tu berfungsi untuk mengurangkan amonia. Dia menjimatkan ruang, maksudnya kita tak perlu tanah. Kita boleh tanam dalam ruangan yang kecil, di ruang dalam rumah pun kita boleh tanam. Contohnya cikgu letakkan cikgu punya aquaponik tu di dalam bengkel, pun boleh. Tapi masalah dia ialah dari segi pencahayaan. Sebab disebabkan kita letak di dalam bengkel, dia cahaya tak cukup. Bila cahaya tak cukup, dia punya sayur-sayuran dia tak boleh membesar. Okey, menghasilkan dua jenis makanan serentak. Yang pertama sayur-sayuran, yang kedua ialah ternakan ikan tersebut. Semakin hari semakin besar, lama-lama kita boleh ambil dan kita boleh makan. Cikgu kalau kita tengok di bengkel RBT tu, cikgu belah ikan puyuh. Ikan puyuh dulu ambil kecil lah. Suruh para pelajar cari di tepi di rumah mereka, di bendang ataupun tangkap dalam parit tu. Okey, lama-lama dia besar. Bila dah besar cukup setahun, 2 tahun, besar ambil kita buat gulai. Gulai ikan puyuh. Gulai ikan puyuh cara orang tua-tua campur dengan buah belimbing. Oh, sedap. Lepas tu cikgu bawa pergi sekolah, kita makan ramai-ramai. Ni kita punya tujuan kita buat tu di sekolah tu. Okey. Lepas tu dia ada banyak sistem yang ada dalam kitaran aquaponik ni. Okey, banyak sistem yang ada dalam sistem aquaponik. Sistem kitaran aquaponik ialah sistem pengaliran air dari kolam ikan ke media penanaman dan air akan dikitar semula ke dalam kolam. Okey. Air dikitar semula ke dalam kolam. Okey. Ni contohnya. Okey, kalau kita belah ikan di sini,
Okay, kita belah ikan di sini, nampaklah ikan, kita bagi makan buat semua. Kemudian dia punya pump, kita pump ayak ni, dia kena guna pump ayak masuk. Pump ayak masuk naik atas ni. Naik atas, lepas tu dia akan simpan di sini. Okey, bila simpan di sini, pokok-pokok ni dia akan mengambil baja-baja yang ada dalam air ni, ayak tersebut, dan boleh menyebabkan dia membesar. Dan dia serap, bila serap baja tersebut, maka air yang kita hasil ni tidak lagi ada bahan-bahan kotoran. Semakin hari dia semakin kurang. Okey. Sistem kitaran aquaponik ialah sistem penggunaan air dari kolam ikan ke media penanaman, dan air akan dikitar semula ke dalam kolam kitaran ni. Air ni dia tak akan habis, kecuali lah kalau kita letak di tempat panas. Kesan daripada penguapan air tu, kesan daripada cahaya matahari menyebabkan air tu lama kelamaan dia akan kering, jadi kita kena tambah lah. Okey. Aquaponik secara takungan dan kitaran. Okey, aquaponik secara takungan menggunakan kolam, tangki atau bekas yang sama untuk ikan dan tanaman. Ni tanpa kitaran ni, nampak tak? Nampak tak rajah ni? Kita tanam terus atas akuarium tu. Jadi dia tanpa kitaran. Okey. Aquaponik secara kitaran menggunakan dua bekas tangki, iaitu tangki ikan dan bekas tanaman secara berasingan. Okey. Nampak tak, bekas ikan satu bahagian, bekas sayur satu bahagian. Yang ni menggunakan dua bekas tangki, iaitu tangki ikan dan bekas tanaman secara berasingan. Okey. Dia duduk asing-asing, dia tak campur sekali. Nampak ni campur sekali. Bila campur sekali, ikan di bawah ni makan biar akak-akak. Bila makan akak, dia tanaman-tanaman ni dia tak subur. Jadi kena belah ikan kecil-kecil yang tak makan banyak. Kalau belah ikan kalui yang besar tu, yang dalam pangan Timur Tengah tu, belah buh lah ni, habis ni pokok-pokok ni. Bukan setakat akak je, dengan batang-batang dia makan, habis. Tanam bagi kat ikan. Yang ni tak apa, yang ni dia asing, kamu belah lah ikan apa pun tak apa. Sayur tetap macam tu juga. Okey. Ada lagi bentuk sistem aquaponik ni, reka bentuk sistem aquaponik. Ni satu sistem raft. Raft ni macam rakit dia. Macam rakit. Nampak tak? Sistem rakit ni dia more saja kan sistem ni. Maksud dia di atas ni. Di atas ni dia ada dia punya macam pelampung lah. Dia boleh ataupun kita letak berasingan jugalah. Nampak tak? Dia punya ni kolam tempat belah ikan. Ikan ada sini. Lepas tu ayak dipam naik atas, kemudian turun ke bawah. Berlaku proses kitaran lah. Dia punya pokok sayur duduk atas. Dia duduk terasing. Okay. Tanaman diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar terendam di dalam air. Nampak? Jadi dia bebas sikit. Dia jauh sikit. Dia jauh sikit. Maksudnya ikan tak boleh masuk kan. Okay. Lepas tu, ada satu lagi yang kita kenali dikenali sebagai sistem ebb and flow. Dikenali sebagai pasang dan juga surut. Ini beza dia tahu tak? Beza dia ialah water pump. Sistem ni fungsi dengan menggunakan loceng sifon. Loceng sifon mengalirkan air dari media penanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman. Okey. Macam ni. Contohnya ayak ni. Ayak ni naik di pump terus atas. Pump terus atas sampai penuh. Lepas tu pump ni, lepas tu ayak akan keluar. Tu nampak ada overflow. Overflow maksud dia ayak ni dia akan bertakung lah ni. Sampai ke tahap overflow ni dia turun balik. Jadi dia akan kena dengan tanaman ni, kena kepada akar tanam. Ni kita panggil sebagai sistem pasang surut. Sistem pasang surut. Sistem ebb and flow. Kemudian kita ada sistem NFT, Near Film Technique. Apa beza ni? Near Film Technique, dia kata sistem ini hampir sama dengan sistem raft, tidak menggunakan media penanaman dan akarnya menyentuh lapisan air yang mengalir, sama dengan sistem raft, tapi air yang mengalir tidak boleh bertakung dan mengalir dengan cepat. Yang ni.
Yang ni yang kita gunakan pada apa? Aquaponik kita yang ada dalam bengkel RBT tu. Maksud dia ayak tu sentiasa dipam dan juga dia bergerak ni, ayak ni sentiasa bergerak. Maksud dia pam tu sentiasa dipasang dan air tu sentiasa bergerak. So, okey, ni dia kena tanaman ni kan, dia mengalir. Ini mengalir, dia keluar balik. Mengalir, keluar balik. Duduk tengah-tengah tu kan. Nampak air yang dipam ni sentiasa bertukar. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sampailah ayak ni habis. Ayak habis kita tambah lah. Itu sistem near film teknik, NFT. Nama. Okey. Kalau kita buat perbandingan antara ketiga jenis sistem aquaponik ni, iaitu sistem raft, sistem ebb and flow dan sistem NFT. NFT tu apa? Near film teknik. Okey. Penambahan jisim tumbuhan. Okey, penambahan, ciri-ciri dia penambahan dua kali. Ni lebih banyak lah. Ni satu kali penambahan jisim tumbuhan. Jadi kalau kita tengok di sini, yang paling best sekali, yang paling baik sekali ialah perubahan penambahan jisim ni kita guna ebb and flow. Ebb and flow. Ebb and flow macam mana? Ebb and flow macam ni. Okey, maksud dia tanaman letak terus di atas permukaan air sehingga akar terendam di dalam air. Yang ni lebih baik lah. Maksud dia kita punya sayur-sayuran sentiasa mendapat air yang secukupnya, sentiasa ada air dan juga sentiasa ada baja daripada ikan. Okay. Itu yang baiklah. Okey, pertumbuhan bebas tumbuhan pun sama. Ebb and flow ni lebih baik. Oksigen tarut atau penggantian air ataupun kekondaksian. Okey, oksigen terlarut hampir sama, semua hampir sama, oksigen ada. Okey, ikan nisbah penukaran makanan kadar pertumbuhan tertentu daripada ikan tu hampir sama, semua sama. Jadi tak ada beza. Cuma yang paling baik sekali yang dapat menambahkan pertumbuhan kepada sayur-sayuran kita ataupun tanaman kita menggunakan sistem ebb and flow. Okey, ni cantik ni. Yang ni apa? Dia kombinasi di antara yang ni dengan yang ni. Okey. Kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. Ni ada kelebihan dah, kekurangan dah. Okey. Kelebihan dia sistem raft. Dia akar tanaman menyerap nutrien secara terus daripada air. Kalau ebb and flow, biji benih boleh tanam terus pada media penanaman. FFT pula menggunakan kualiti air yang sedikit, pam yang kecil digunakan. Dia ada banyak, dia punya apa? Kelebihan dia lah. Kalau kita gunakan sistem raft ni, akar tanaman menyerap nutrien secara terus daripada air. Raft ni maksud dia ada dia punya asing lah di antara ikan dengan ni. Tapi kalau tengok raft. Ni raft, nampak tak? Raft ayak sentiasa ada. Tanaman diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar terendam di dalam air. Yang ni dia sampai tahap-tahap tertentu dia keluar balik. Yang ni apa ni, sistem menyentuh lapisan air mengalir tidak boleh bertakung dan mengalir dengan cepat. Maksud dia air ni sentiasa mengalir. Ni tak mengalir ni. Dia takung kan, tak mengalir. Ebb and flow. Yang ni lagi tak mengalir. Duduk tantu kan. Mengalir dia penuh ni, lepas tu dia buat penuh, duduk indak tondam dalam apa? Dalam ayak ni, sistem raft. Ini punya kelebihan dia. Sistem raft ni, akar tanaman menyerap nutrien secara terus daripada air. Dia tak seperti NFT tu. NFT dia sentiasa mengalir, dia tak tetap mengalir.
Okey, tanaman tumbuh cepat dan produktiviti sistem lebih tinggi. Ini kelebihan dia. Kelemahan dia terdedah dengan serangan bakteria, akan mudah reput sebab sentiasa 24 jam terendam dalam air. Okay. Lepas tu air dia tu tak apa, tak berubah, duk lambat tu dia nak berubah kan. Duk rendam tu dia tak berubah. Yeah. Okey, kalau ebb and flow ni, biji benih boleh ditanam terus pada media. Okey. Okey, yang baru masuk, okey, teruskan, cikgu teruskan dengan ni. Apa kelebihan-kelebihan sitak aquaponik menggunakan RAF, ebb and flow dan MFT. Kalau kita tengok kelemahan ebb and flow ni, memerlukan bekalan elektrik secara berterusan. Maksud dia elektrik kena ada sentiasa lah. Bil elektrik pun bertambah lah. Penekanan dalam menyelenggarakan loceng siphon. Loceng siphon ni maksud dia ada apa? Bila sampai satu tahap dia akan mengeluarkan air tu daripada tempat tanaman tu, bekas tanaman tu lah. Okay. NFT menggunakan kuantiti air yang sedikit, pam yang kecil digunakan. Menggunakan kuantiti air yang sedikit, pam yang kecil digunakan, memerlukan penepis tambahan kerana media penanaman tidak mampu menepis. Menyemai benih tidak dapat dilakukan secara terus. Sebab apa? Sebab air dia sentiasa laju, dia sentiasa bergerak. Sebab dia pam masuk dan akan keluar air yang sentiasa bertukar. Tapi kelebihan dia bersih kan. Okay. Tapi kalau nak buatnya betul bagi buat elok, cikgu rasa yang kita ambil yang kita ambil yang biji benih boleh ditanam terus pada media penanaman. Yang ni mudah. Maksudnya kita letak span, kemudian kita letakkan dia punya biji benih dalam span tu. Tak kena buat apa. Ambil biji benih, ambil span tu letak dalam dia punya tempat dia. Span tu dia akan kena pengaliran air dia yang dipam daripada aquarium, pam. Lepas tu letak dia punya span tu dalam tempat dia. Kemudian span tu dia akan kena air tu. Air tu dia ada dia punya apa baja apa semua. Lama kelamaan biji benih yang kita tanam tu dia akan keluarkan dia punya pokok lah. Okey. Ini antara kelebihan dan kelemahan 3 sistem aquaponik. Okey, kalau orang tanya kamu dalam soalan-soalan pun dia akan tanya apakah kelebihan sistem RAF, apakah kelemahan sistem NFT. Macam itulah. Okey. Mengenal pasti komponen aquaponik. Komponen utama yang diperlukan ialah tangki berfungsi sebagai tempat untuk memelihara ikan. Tangki tak kira lah macam mana pun. Ada tangki kita gunakan kaca, ada tangki kita gunakan fiber, ada tangki kita gunakan macam drum, ada tangki yang kita gunakan seperti timba, macam-macam lah kita boleh guna. Jenis tangki ialah kolam yang digunakan ialah kolam simen, akuarium, kolam fiberglass dan drum plastik. Ni macam cikgu guna drum plastik ni dalam bilik bengkel kamera hidup tu. Saiz tangki yang dipilih mestilah bersesuaian dengan saiz atau jumlah tanaman. Kalau separuh daripada tangki drum tu kita boleh tanam macam cikgu buat dalam bengkel tu. Kamu tengok ni ada berapa lapis, banyak kita buat. Boleh tanam, boleh makan ni, boleh jual ni. Pokok-pokok tu cikgu itu kelemahan dia ialah cikgu tak boleh letak di luar. Cikgu tak boleh, yang kita namakan sebagai vertigrasi tu, kita tak letak di luar. Letak di luar habis pakat main. Jadi cikgu letak dalam. Bila letak dalam, dia tumbuh-tumbuhan dia memerlukan pencahayaan yang cukup. Dia nak kepada cahaya matahari tu. Jadi dalam bengkel dia tak ada. Bila tak ada, dia akan merencatkan pertumbuhan pokok-pokok dan tanaman. Okey. Mengenal pasti komponen aquaponik, yang pertama sekali bekas tanaman. Ni tempat tanah. Ni tempat tanaman. Ni biasa ni kita ambil hak yang kita nak buat sistem RAF ni. Lepas tu ni hak yang cikgu guna di dalam bengkel, nampak tak?
Ya, bengkel. Yang ni orang guna lah ni. Kebanyakan yang orang guna lah ni sebab tanaman ni kalau ditanam menggunakan kaedah hidroponik, okey, hasil tanaman tu tidak mengandungi racun. Sebab tu harga dia 2 kali ganda. Kalau sawi kita beli sekilo RM5, yang ni sekilo RM10. Dia mahal lah. Okey. Media tanaman, okey, kalau kita nak masukkan, digunakan sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Batu boleh guna, hydroform boleh guna, rock wool boleh guna, kokopet boleh guna, pelik, ni jenis-jenis lah. Tapi yang cikgu ambil ialah cikgu gunakan span saja. Digunakan sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh, perlu mempunyai ruang udara yang baik serta berdaya tahan untuk memastikan tanaman yang subur. Batu boleh. Batu ni. Tapi nak secara best pun kita boleh guna batu boleh. Kan? Sistem pipe digunakan untuk melengkapkan getaran dalam sistem aquaponik. Pipe digunakan untuk menyalurkan air daripada tangki ikan ke bekas tanaman dan menyalurkan semula ke tangki ikan tersebut. Ni jenis-jenis pipe yang digunakan. Kalau tengok dalam bengkel tu kita gunakan pipe PVC lah. No? Pipe PVC. Ni pipe poli. Pipe poli ni kita tak guna lah. Tak guna pipe poli. Bahan-bahan menyambung pipe ni ada jenis besar, ada jenis sisikus yang pereja, pengecil, palam nak tutup ni, ni jenis gromet, sambung T, sesiku, sempereja, siku sempereja, macam-macam bentuk ni. Nak guna untuk membuat penyambungan daripada tangki simpanan ikan ke tempat tanaman sayur-sayuran. Okey. Kemudian ni masih lagi pipe-pipe yang kita gunakan untuk nak menyambung pipe PVC. Kemudian kita ada pump. Ni kita gunakan pump untuk aquarium. Ada pump yang power dia kuat, air yang dia pump pun banyak. Ada setengah tu pump yang power dia kecil. Kita tak boleh guna pump yang kecil. Pump yang kecil sekali lagi ayak naik sikit, tak larat. Bila tak larat sekali lagi dia cepat rosak. Jadi kita gunakan pump yang besar. Okey. Digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman secara menegak. Okey, yang ni dia punya tempat, dia punya sisa-sisa ditapis di sini, kemudian masuk keluar di ke tanaman. Pemindahan pump ni adalah mengikut kesesuaian saiz tangki atau bekas tanaman. Penapis mekanikal menyingkirkan pepecahan. Ni nampak dia punya penapis, boleh guna penapis. Okey, penapis biologi penukaran air, arah air. Penapis biologi ni penukaran arah air. Penggunaan penapis dapat menjamin kualiti air yang baik serta dapat mengelakkan pump daripada tersumbat. Okey. Penapis ayak ni kalau kita tengok dalam aquarium ni, kita gunakan, yang cikgu biasa guna yang paling safe sekali ialah span. Span ni dia boleh tapis, tapi tapisan tu menyebabkan baja tu dia jadi kurang kat tanaman. Tapi kalau nak bagus, kita tapis dengan menggunakan penapis yang agak menapis sisa buangan yang besar-besar, kecil biar situ, sebab dia nak guna untuk sayur-sayuran. Okey. Melakar reka bentuk sistem aquaponik bermaklumat. Okey, ni contoh lakaran lah. Contoh lakaran. Okey, contoh lakaran. Okey, contoh lakaran untuk nak buat ni di tempat tanam ni. Okey, kemudian dia ada dia punya ni. Kamu boleh design macam-macam. Kamu boleh design ikut suka kamu. Kamu nak design bentuk bulat ke, bentuk persegi ke, atas bawah, semua boleh design macam-macam. Ikut kreativiti masing-masing. Ini contoh lakaran lah. Tadi cikgu nak suruh kamu buat dah ni. Cikgu nak suruh kamu buat melakar reka bentuk sistem aquaponik bermaklumat. Macam mana kamu nak design bagi elok, nak letak tanam-tanaman tu macam mana, lepas tu nak simpan ikan di mana, lepas tu nak guna pump apa, lepas tu nak alih macam mana, lepas tu nak buat sistem raft ke, sistem ebb and flow ke, ataupun sistem NFT. Ikut suka kamu. Okey, nanti kita akan buat ni lah lakaran ni sebagai kerja rumah ni je.
Okey, kalau kamu nak lakar reka bentuk sistem akaponik ni perlu diberi dari segi elemen dan prinsip ada ikut garis panduan ni. Dia ada garis rupa bentuk exercise warna ruang nilai ni. Ikut ni prinsip reka bentuk sistem akaponik: keseimbangan, pengulangan, kontras, keprograman satuan, keringkasan, harmoni, pergerakan, penekanan, pembahagian. Okey. Ini yang kita belajar dulu ni. Okey. Okey, model adalah persembahan ringkas yang menyerupai produk sebenar. Setelah kamu lakar, barulah kita buat model. Okey. Itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Kita akan sambung pula minggu depan bagaimana kita nak buat model. Nak buat model sistem akaponik. Minggu depan kita nak tengok model. Model macam mana kita nak. Mudah hari yang ni boleh guna di rumah, betul tak? Contoh kalau kamu nak lah ni kamu nak apa? Nak tanam sayur, sawi ya. Lah ni kita banyak guna sawi ya. Sawi ataupun kangkung ataupun apa lagi? Sawi, kangkung, bayam. Ya, nak buat sayur jawab kan. Nak buat sayur. Lah ni kamu lakar ajalah macam mana kamu nak buat. Jangan lakar bentuk dia ni, bentuknya ni. Lakar bentuk macam mana kamu nak buat supaya ada dua ni macam ni. Ada dua, satu ada aquarium, satu ada tempat tanam. Macam mana nak buat? Okey. Satu nak guna sistem apa? Rough ke, ebb and flow ke? Nak guna sistem NFT ke? Pilih tiga tu. Kan? Ada tiga, pilih Lepas tu ni contoh-contoh lah. Nampak tak? Ni sistem sistem ni tak mau ni. Ni sistem rough ni. Tak mau, dia tak ada ayak duduk situ lah. Tak keluar. Tapi kalau kamu nak lebih menarik kamu buat lubang ni, design lah macam mana. Kalau cikgu lah kan. Cikgu buat design ni. Kalau ni sistem ni, cikgu buh pump tadi, keluar ayak. Keluar ayak, lepas tu tebuk lubang tadi. Tang ikan ni. Bagi ikan ni, lepas tu ambil pipe tu, sambung naik atas kan. Lepas tu buat macam penyiram. Tahu penyiram? Buat macam dia sembok. Sung atas pokok tu. Lagi canggih. Ikut kreativiti masing-masing lah. Tapi yang tu kombinasi lah di antara sistem rough dengan sistem NFT ataupun ebb and flow ni. Ebb and flow ni dia ada dia punya hak dia. Lepas tu dia keluar balik ayat. Okey, tapi cikgu lebih suka guna campuran campuran di atas sistem rough ni dengan ni sistem NFT ni. Okey. Tu design dia yang kamu kena buat. Nanti kamu buat minggu depan, cikgu nak tengok. Okey, kamu lakarkan saja design kamu tu. Ni contoh design dia lah. Ni contoh design dia. Dia ada dia punya dia punya tempat apa ni? Ni dia punya tempat simpan apa ni? Ni apa tempat simpan apa ni? Siapa mandi? Tak mandi. Aku tak mandi. Aku mandi dah awal tadi. Tadi kapi tandah. Tadi kapi tandah kencing. Okey. Tengoklah. Yang ni cikgu sebagai kerja rumah kamu untuk minggu ni sebelum sampai minggu depan, kamu design lah satu sistem aquaponik kamu. Design lah. Design lagu mana cikgu tak kisahlah. Janji ada tempat tanam sayur-sayuran tu dan juga tempat bela ikan. Kemudian ayak tu kita guna pump. Guna pump, sama ada kita gunakan pump ataupun tak mau guna pump pun boleh. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Ikut mana pun kena guna pump. Ikut mana pun kena guna pump. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang reka bentuk aquaponik? Ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa? Boleh tanya cikgu sekarang? Ada tak? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada? Kalau tak ada, kita sebagai kerja rumah,
Tak ada apa-apa je. Tak ada apa? Okey, boleh nak buat tak? Boleh lakarkan tak? Lakarkan bentuk sistem akompani. Tak kisah macam mana pun, ni contoh lah. Kalau kamu nak letakkan ikan tu kedudukan di atas pun boleh. Tanaman di bawah pun boleh. Tak ada masalah. Kalau nak letakkan ikan ada dua, ikan di bawah dan juga di atas tengah-tengah pokok pun boleh. Ataupun kita nak buat ikan ada dua tempat kita belah. Satu untuk tanaman pun boleh. Ataupun satu tempat untuk ikan, dua tempat untuk tanam-tanaman pun boleh. Desain lah bentuk macam mana pun. Janji dia ada 3 sistem. Sistem RAF, sistem ebb and flow dan sistem MFT. Combine sekali pun boleh. Okey, cikgu nak kamu lakarkan saja, bukan cikgu suruh lukis lah. Lakarkan saja bentuk-bentuk tu, kemudian kamu nyatakan dia punya apa ni, pipe ke apa ke, pump duk tahu mana, apa semua ikan duk tahu mana. Okey, pokok duk tahu mana, macam mana nak letak dia punya, lukis gambar ajar macam mana pokok tu nak letak kan di atas dia. Di atas. Ni dia kita punya idea lah, idea untuk nak bina satu sistem akoponik. Boleh? Ini sebagai kerja rumah sehingga minggu depan. Ya, kita jumpa minggu depan. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja untuk hari ini lah. Terima kasih banyak kerana masuk kelas cikgu. Ada 7 orang kelas ni, ada 7 orang yang masuk online. Jadi Elia, Dania, Mashita, Miro, Airil, Nuri, Airil Hakim, Airil Aiman kan. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, kita jumpa balik minggu depan. Hari yang sama, waktu yang sama. Okay. Waalaikumsalam. Okay. Okay, selamat maju jaya.